Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qasad 2:37 dah. Bagi ke 5 daripada berkata dia. Adapun mereka itu ahli bid'ah yang menyeru akan kita bagi bid'ah. Jadi masalah kitanya kita disuruh diperintah supaya belajar. Maka belajarlah kita. Tak semua orang pun belajar juga. Tapi ada kala dengan kita belajar tu, kadang-kalanya kita memilih salah guru kita. Ada juga antara guru kita atau orang yang kita belajar, orang yang kita turut, orang yang kita ikut, dia tu tergolong daripada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah maknanya kalau kita kira bawa ajaran yang salah lah. Bawa ajaran yang salah, hak nyanyi kepada kitanya ialah orang awam. Dah turut kita sangkanya betul. Dan rupa-rupanya ajaran dia tu lari daripada hak sebenar. Sebab itulah kita majlis agama Islam kita dah mewajibkan tauliah, periksa lisan dan sebagainya, pasal dia nak menentu faham kita. Nak menentu faham kita, adakah faham kita tu termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah atau sebaliknya. Dia soal dia tanya kat tu kat ni. Maknanya ahli bid'ah ni banyak. Hak daripada dulu tu dululah. Hak mana sedang berlaku pun banyak ahli bid'ah ni. Di antaranya dulu kita sahur dengan Kasim Ahmad, anti hadis. Iya juga. Dan kalau fahami yang biasanya mudah mencela, fahami yang mencela puak-puak sahabat Nabi, tu kita berwaspadalah. Dan mencela sahabat Nabi. Kita ni walaupun sahabat Nabi orang biasa, maknanya manusia biasa, manusia, tapi janganlah di antara kita ni mempelekeh, perkecilkan mana-mana sahabat tadi. Jangan kita pelekeh dia. Pasal dia ni orang berjumpa dengan Nabi, orang duduk bawah dagu Nabi, berada dalam majlis Nabi, maknanya dia direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau jenis ajaran-ajaran yang sentiasa menyalahkan ulama-ulama dulu yang ramai, tu kena berwaspada juga. Kalau kata seorang dua tak apa, kalau tangkap borong hak dulu tu banyak salah gini-gini, tu berwaspada. Kena ingat juga kita ni. Jadi adapun mereka ahlul bid'ah yang menyeru akan kita bagi bid'ahnya, yakni supaya mengikut faham dia. Dan serta ia, batu kalau kita Kelantan ni, maknanya kita ikutlah majlis agama Islam, jabatan agama Islam, dua. Agensi agama kita cukuplah. Kalau ada ajaran yang lari daripada apa yang dibenarkan dalam majlis dan jabatan agama, tak ikutlah kita. Tak setuju.
Pasal dari sudut syarat pentauliahannya, mestilah ahli sunnah wal jamaah. Ada dalam senarai dia tu. Dan serta ia, mana disebut menyeru kita bagi bid'ahnya, dan serta ia, yakni ahli bid'ah ni memerang, serta ia memerang mereka itu akan kita. Dia memerang, yakni dia serai kita. Serai ni banyak cara perang, cara pemikiran dia serai kita. Ni kena ingatlah. Kita ni kalau dengan ulama, apatah lagi kalau ulama yang ramai, ulama yang hebat-hebat, kita kena ada perasaan husnuzan, sangka baik. Kalau kita sangka buruk pada ulama-ulama yang hebat, kita ni teruk lagi daripada dia, pasal ilmu kita setahap mana ya. Kita ni orang biasa, kalau ilmu pun tak sehebat-sehebat dia. Jangan mudah mukun sesak neraka, jangan sesak neraka kafir, jangan tu. Jangan, kita kena berhati-hati. Tapi masalah kita orang awam ni, nak nilai lagu mana. Sebab tu Ahmad kata senang agak hak ikut maknanya di bawah Majlis Agama dan Jabatan Agama Islam. Sebab itulah mestilah kalau di masjid ni, kalau belajar kitab, jadual seimbangkan, biar ada seimbang. Ada masjid semalam jumpa masjid besar Kelantan ni, tapi jadual ni tak tahu gapo. Tak tahu gapo dah. Bukan nak kritik perlis dak. Kalau 5 orang ustaz, 5 tasawuf berlaku. 5 tasawuf berlaku, ni malam ni tasawuf berlaku. Bukan salah tasawuf, tapi biada hak lain. Tasawuf tu ilmu cara nak mendekati kita dengan Allah, nak mendekati setelah daripada kita kenal. Ilmu kenal pada Allah. Kena belajar. Ilmu cara nak menunaikan perintah Allah, ilmu nak mendekati diri pada Allah, kena ada berlaku. Kenal, menghambakan diri, mendekatkan diri. Mendekat tu tasawuf. Maknanya kalau kita peringkat jadual kalau masjid, kita kata tauhid biadalah semalam ke 2 malam seminggu. Kita kata tak? Fiqh biada semalam 2 malam ke seminggu, ikutlah. Tasawuf ambil semalam ke ilmu cara nak bersihkan hati, ambil tafsir semalam dalam seminggu, hadis semalam dalam seminggu, biada jadual kita. Lagu tu ada sudut atur jadual. Baik. Kemudian dan serta ia ahli bid'ah ni memerang mereka itu akan kita. Memerang yakni menyerang. Dia sentiasa serai kita. Gini. Kita ni alhamdulillah duduk di Malaysia boleh tahan. Cuba tengok di Indonesia. Lagi kalut Indonesia. Family agama tu bebas pak dia. Bukan setakat family mazhab dalam agama Islam. Agama tu bebas. Kristian kamu nak Kristian lah. Nak jadi Buddha Hindu Buddha lah kamu. Nak kahwin Islam kafir pun Allah gilah. Ni berat di Indonesia. Kita pun belik negara dia ni umat Islam di antara yang teramai dunia juga. Pondok pesantren dia puluhan ribu orang, ulama hebat-hebat Indonesia. Tapi amalan dia tu kalau nikah dengan cara dia tu tak sah nikah. Hukum zina. Islam kafir mana boleh nikah. Jadi punuh rana habis. Tak tahu berapa presiden duk mai lagu tu. Pancasila lagi tu, duk mai satu lagu lagi. Tak berubah-ubah lagi. Kalau kita mikir lagu tu, kalau ada pemimpin lagu tu, macam tak ada pedah nak pula. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka hendaklah kita pukulkan
batang lehernya dengan pedang. Kita dengar. Maknanya pukul dengan pedang ni, ini bukan cara dia. Ni. Cuma nak royak pengarang ni, dia perli dengan cara kerah dia panggil. Tak seri muka nak kepada pahami al-bid'ah ni. Bid'ah sekalipun kalau berlaku dalam negara Islam, pemimpin Islam ni kena panggil dia. Dosa yang paling besar sekali ialah asyirku billah, syirik, murtad, sama berlaku. Ini dosa paling besar sekali. Orang murtad ni umur dia 3 hari ya boleh dia. Bukan masalah dia boleh ada line, ada kabel, boleh buat IC, boleh ubah agama dalam IC ke apa. Bukan tu. 3 hari ya. Negara Islam 3 hari boleh hidup dia. Apa nak beritahu, kalau negara tu diperintah menurut Islam, mahkamah yang jadi nombor satunya mahkamah syariat. Mahkamah syariat. Bidang kuasa mahkamah syariat ni luah. Orang buat gapo mahkamah lah ni, mahkamah syariat. Mahkamah rendah lagi panggil. Tak ada urusan lain. Siapa tangga tu tak kau terfikir, tak ada lain, nikah kahwin, cerai, nikah kahwin, cerai, nikah kahwin. Tu. Moga lain, tak ada urusan gapo. Lesakan ke gapo. Pesaka orang tak pergi rujuk. Qadi-qadi orang tak rujuk, pesaka dia pergi ke jabat tanah lah dah. Dia ada satu bidang dalam tu bagi saka. Tu lah ni. Tak ada fikir gak. Kalau hamba jadi tok qadi tak lain, nikah kahwin, cerai, nikah kahwin, cerai. Tu ya. Tak ada muka lain. Sedangkan dalam Islam ni, termasuk kitab yang kita belajar ni, merangkumi semua benda ada dalam ni. Ekonomi dan sebagainya. Pasal Islam, dia suruh kita berekonomi secara Islam. Kalau tidak, akan berlakulah riba yang ditakuti. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Islam suruh perang, serang, marah kepada riba tu. Besar dosa riba ni. Sehingga disebut dalam hadis, dosa riba ni lebih teruk daripada berzina dengan ibu sendiri. Oh, berat, jijik lagi. Besar dosa riba ni. Baik. Jadi maknanya itulah mahkamah Islam. Dia akan bicara murtad ni jenayah nombor 1. Pemimpin Islam tak semesti mana peringkat ketua dok, mufti dia panggil mari. Dia panggil mari, kamu adakah nama kamu sekian-sekian ya? Ya beritahu. Agama kamu Islam, Islam dia kata asalnya. Betulkah kamu mengatakan sembahyang 5 waktu tak wajib? Contoh kata puasa Ramadan tak wajib. Betul? Pasal apa? Sembahyang 5 waktu ni penat masa, rugi masa, tertalang dengan kerja. Puasa menakkan badan, rugi tenaga kita. Maka hak ni jatuh hukum murtad. Pasal dia protes benda wajib, hak dengan ijma' dalam Quran jelas dah. Maka pihak berkuasa ni kata, kamu ni, dia boleh paksa, kamu hendaklah mengucap dan bertaubat. Hari pertama. Tak sih. Esok baik lagi, mengucap dan taubat. Kamu buat jenayah besar ni. Ikut Islam, kamu ni halal darah. Tak sih lagi, enggal lagi, panggil ketiga. So mengucap taubat tak sih. Hari ni hari terakhir kamu, tiada pilihan. Islam membenarkan kamu dengan pancung tekuk. Mana setiap kes pembunuhan dalam Islam ajar kata dalam hadis al-qatlu bis-saif, pelaksanaan pembunuhan mesti dengan pedang, bukan dengan tembok, bukan karet, dengan pedang. Hari terakhir kamu ni tiada pilihan bagi kamu. Kalau dia tak sergak, maka pacung tekuk dia. Tapi yang pacung ni bukan orang biasa, peringkat kerajaan, kuasa peringkat atas. Tu.
Makna pengarah ni dia pandai kerah kepada orang yang apabila jadi murtad ni dia pandai kerah. Dia baca kata pukulkan batang lehernya dengan pedang. Dan rumhun, meromhun yakni kita perangkan mereka itu dengan berbunuh-bunuh hingga dapat ittifaq, sehingga dapat ittifaq kalimatul Islam. Dia zaman Nabi SAW memberitahu apabila Nabi wafat, ada orang beriman tu Nabi tu kerana meraihkan Nabi, kerana takut pada Nabi. Nabi wafat, ada satu kumpulan dikenali sebagai kumpulan orang yang cuai taksir keluar zakat, al-mani'ina minaz zakat, golongan taksir keluar zakat. Ada satu kumpulan tu. Maknanya masa tu dia bawah pemerintah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta tak saya bayar. Kata Muhammad mati dah, tak saya bayar dah. Dia berimej kan Muhammad, Nabi Muhammad ada, lepas tu tak ada, dia berpaling tak ada. Maka hantar penasihat pergi dan minta maklum Islam mewajibkan zakat, tak bayar. Beberapa kali Sayyidina Umar ni hantar tentera dia. Supaya mana diambil cakera, mana berdepan dengan ancaman perang. Al-mani'ina minaz zakat. Tu kita bicara tu dah. Pasal apa Sayyidina Umar arah tentera Islam pergi serang? Serang pun setelah daripada din nasihat, bukan serang selalu. Pasal dia tu dikenali sebagai Ahlul Burah, penderaka kepada pemimpin Islam. Al-Burah dia panggil, Ahlul Burah. Tu. Maka naklah kita pukulkan, ni cara tadi. Dengan belum hingga dapat ittifaq, yakni sebulat kalimatul Islam, sehingga sebulat menjunjung kalimatul Islam, iaitu kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga mana-mana pihak ni pakat meninggikan kalimah kalimatul Islam ni. Berada di bawah kalimah asyhadu illallah wa asyhadu Rasulullah, berimej dengan rukun Islam, rukun iman tu. Inilah akhir fakir ni pengarah. Fakir, ia bahasakan dia fakir, mana orang yang miskin kepada pertolongan Allah. Orang fakir kepada pertolongan Allah, maknanya inilah akhir fakir, hendak menyatakan, menjelaskan ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu mengenai dasar-dasar Islam, asas-asas Islam. Kita ni kena tahu ilmu asas, ilmu akidah. Sebab tu di antara kalau ada dalam jadual, biar ada ilmu akidah. Ilmu akidah ni ilmu yang membicarakan 6 topik kasar dia. 1, bab ketuhanan. 2, bab malaikat. 3, bab kenabian. 4, bab kitab, beriman kepada kitab, hari kiamat. Yang kelima, qada dan qadar ni. Itu bicara tu terpanggil berada di bawah ilmu akidah. Inilah akhir fakir hendak menyatakan ilmu aqaid, maka sekurang berkandak, maka sekarang berkandak, kata dia, masuk menyatakan hukum furu' syariah, hukum cabangan agama. Hak lain cabai belakang dah. Apa syariat, termasuk fiqh, termasuk tasawuf, itu cabai dah. Sebab tu kalau ada orang ngajar demo, pokok demo ke belajar masjid itu, kau ni, tu ilmu kulit yang belakang tu. Kita nak ilmu isi, ilmu kulit. Dia tak khabar kalau kulit tak ada isi, kau tak ada. Pasal benda-benda ni mai daripada kulit lah belakangnya. Dia mai kulit macam-macam pula. Itu ajaran sesat lah. Harus belajar masjid tu, pokok ajaran
ilmu kulit berlaku. Dia tu isi. Mana boleh. Sebab tu amo peringatan kita ni, kalau kita akidah tak tahu mana, tasawuf tu belajar hak asas sudah lah. Hak jenis maknanya macam mana kita nak ikhlas, hak sifat mahmudah 10, jauhi sifat mazmumah 10, hak tu pada dah. Hak tu asasnya. Ada main makan fano, gitu hak wali-wali, kalau boleh tak secara tu. Bukan tahap kita lagi. Pasal ramai kita yang keliru. Semaya wak gapo, dia kata apa yang kita rapat dengan Allah tak payah semaya, tengok. Dia mula dah berfikir gitu tu. Jadilah macam Rahab ni, ibu yati, bu yati. Hak dulu itu ajaran pesing, hak dulu Zul negara, macam-macam lah. Kali Islam lagu tu pesing gamuk belaka, pecah belah habis manusia. Baik, kemudian maka harap hamba pengarang akan Allah, dia mengharapkan pada Allah yang mempunyai kurnia dan pemberian, dimudahkan dengan gapo tu dengan mentamamkan, dengan dia capuan rakyat dengan mentamamkan, dengan menyempurnakan. Dia segala asal mentamamkan, menyempurnakan. Harap pada Allah supaya Allah sempurnakan barang yang dimaksud, barang yang dikehendaki dan dicipta dengan syafaat dengan pertolongan Sayyidul Anam, dengan pertolongan Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiq lis-shawab. Al-muwaffiq lis-shawab. Al-muwaffiq wa tamamul murad. Wallahu wal maksud. Wallahu al-musta'anu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Jadi apa yang kita bicara, hak yang pertama kita dalam kitab ni bab akidah tu habis dah. Makan tahu juga. 38 muka surat tu pun ada juga pak amal lakoh-lakoh. Jadi macam kata-kata apa nama Syekh semalam gitu, bekoh dak ngajar dak? Cak Wazir gapo dak bekoh? Ada kita? Apa? Akidah juga. Akidah juga. Fiqh tak ajar dia. Dua. Gitu ada dah. Tasawuf apa dia ada? Ada lagi. Jadi ginilah. Oleh kerana fiqh tu ada dah. Ada sementara teratur jadual ni kita bincang belakang dulu. Hak tengah tu bab fiqh tu dah kata ada banyak orang dulu, kita tunggu batal dah. Kita bincang belakang dulu. Tengok muka surat. Ambil muka surat 3, 2 nes 9. Nak habis lolo. Pilih 2 nes 9. Tu. Baik. Ambil faslun bawah tu. Tak apalah kita kira lagu mana apa ni. Apa yang kata tadi, kalau bab jerual tu biar ada berlaku. Biar ada berlaku. Faslun, maka barang siapa ni bab nasihat kita lah, nasihat. Kita ni anak-anak kita sekolah program motivasi, anjuran dulu ke Allah nak beli kopi esok tu gak banyaknya, nak ada gemar dengan belajar. Kesungguhan tu. Pas kita pun samalah, wa amal pun kena ada kesungguhan, kena cas juga. Dia main on sama bateri karat juga. Kita ni kena cas sama. Kena cas sama bateri kita supaya targhib, gemar kita untuk beribadah, penambahan kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ni sama-samalah. Hamba betul sama bicara kita ni. Faslun muka surat 2/9. Ni bab tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa hati kita ni. Maka barang siapa tiada kuasa dan tiada berahi bagi mengerjakan kebajikan sekaliannya,
Mana-mana orang tak kuasa, tak berhi nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, semaya tak nak berhi, jemaah tak nak berhi, berzikir, baca Quran tak berhi, tak boleh berlaku. Makan berhi. Nah, setengah orang makan berhi ni betul-betul hari kak, kalau motor ke kereta tu duk main serabut dengan pupak dia kalau nak berhi makan tu kak. Slow dia nak pergi makan. Mana-mana semua orang masjid sibuk, dia nak laju. Sebab itulah hamba kata peluang keemasan untuk berada di ruang masjid ni maghrib dengan isyak ya. Hak lain tu payah dah nak mari. Zuhur asar payah. Kalau ada pun semai Jumaat ya. Subuh itu pun lewat sangat subuh lah ni. Hak nak semaya jemaahnya, hak nak belajarnya maghrib isyak ya. Hak lain tu tak ada dah kitanya. Hak ni ya. Kita rasa banyak bering buat amal ibadat tu kalau mari tiap-tiap malam, kata tiap-tiap malam. Baik mana kita? Jadi barang siapa yang tiada kuasa, yang tiada berahi bagi mengerjakan kebajikan sekaliannya, maka tiada sagia sekaliannya, maka tiada elok tak sepatut baginya bahawa ditinggalkan sekaliannya. Mana-mana orang tak suka buat kebajikan, tak beri buat kebajikan, oleh kerana kebajikan tu banyak, jangan tinggal berlaku. Pendek kata, hak wajib ni sembahyang lima waktu ni kok mana-mana kena sembahyang, malah kau rajin. Puasa Ramadan malah kau rajin kena puasa. Bulan Rejab, bulan yang mulia, Syaban, Ramadan, banyak bulan yang mulia, Muharram. Kita puasa bulan tu pahala besar. Pahala besar puasa tu. Tak apa tak puasa tu sunat. Yang penting hak wajib. Mana apa yang disebut oleh pengarang ni, dia nak tujukan kepada amalan sunat. Siapa yang tak kuasa, tak berhi nak buat kebajikan hak sunat, jangan tinggal berlaku. Hak ni disebut dalam hadis Nabi SAW, ma la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Apa-apa perkara yang kamu tak mampu nak dapat tunai berlaku, jangan tinggal berlaku. Nak kejar berlaku tak ada, jangan tinggal berlaku. Contoh kita kata baca Quran tak ada. Betul ke tak ada baca Quran? Tu fikir mari betul ke? Apa salahnya masa free kita duk kerja baca Quran? Pagi lepas subuh ke, lepas maghrib ke, lepas isyak, banyak lagi masa. Kalau curi masa ambil 10 minit itu berapa muka surat dah dapat? 10 minit ya. Ambil 2 minit pun tak apa dah, orang lacak semuka dah. Habis dah. Tapi kita ni galik leka, bukan habis masa kosong gitu, free habis masa. Tak minit je, berjam-jam habis masa free-free. Hak kerja tu kerja lah. Sebab tu kita nak cah ni. Zikir la ilaha illallah, pahala yang besar. Ada sebut dalam hadis, orang zikir la ilallah ni 100 kali ambil dalam hadis, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Tidak ada zikir yang paling besar pahala mengatasi la ilaha illallah. Tak ada. La ilaha illallah yang paling besar sekali. Banyak kelebihan-kelebihan la ilaha illallah ni. Tapi kadang-kadang kita tak buat pasal kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu rahsia dia. Mana kita lepas gitu saja. Mana kita kalau duduk tahap tu, banyaklah kita masa free sangat, kita pun habis gitu. Nak berzikir ni tak semesti atas masjid, surah, balasah dah. Mana-mana boleh, atas kereta, atas motosikal pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tak terbuka sok mau berzikir. Bila masuk kalau gepur lelaki di atas motosikal, belah-belah main masjid, subhanallah ke, selawat banyak ke tak apa, subhanallah, Allahumma salli ala Allah, tak apa. Tapi tak jadi kita duk banyak muka lain ni, tak tahan. Yang payah sangat lidah kita nak sebut benda tadi, pasal lidah kita dah penat dah duk sebut benda-benda hak lain.
Nah, kita nak mikir sebab apa kita malah sebut benda baik. Pasal lidah kita ni banyak sebut tak baik. Dia jadi payah. Berlawan ni pula tadi. Baik. Dan hendaklah dikerjakan daripadanya apa yang bolehnya. Hak boleh kita buatlah baca Quran ke. Dan kalau boleh baca Quran tu kita hadiahkan pahala kepada mak ayah kita meninggal. Kita boleh pahala, dia boleh pahala. Rugi ustaz, kita hadiah pahala dia. Allah anugerah pahala yang sama dengan kita hadiah pada pahala mak ayah kita meninggal tadi. Sama juga. Boleh kita baca Quran pada sunati? Boleh. Boleh. Kemudian maknanya dengan yang bolehnya dan yang dikuasanya dan barang yang mudahnya atas seorang, buatlah kadar kita mampu rasa mudah, buatlah. Maka bahawasanya kebajikan itu menyeru setengahnya, maka bahawasanya kebajikan itu menyeru setengahnya kepada setengahnya. Dan hari ni kita tinggal mukaddimah dulu ni, kita bincang ni dah, insyaAllah ada benda mutiara-mutiara untuk nak gilak hati kita, insyaAllah Pak ni. Jadi mau pilih hadis Nabi SAW. Bak kita ni rujukan kita dua tu ya, Al-Quran, hadis. Satu yang paling sah. Jadi mau pilih tak apalah sikit sekali hadis ni. Biar kita biasa dengar. Maknanya benda-benda yang kita buat ni adalah daripada hadis Nabi SAW. Hadis ni ialah daripada An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ajibtu li talibid dunya. Nah, kalau ada kitab muka surat 233. Hadis atas sekali. 233. Ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu wa ajibtu li ghafilin wa laysa bimaghfulin an wa ajibtu li dhahiki mil afih wa la yudri ardiya an am sukhita. Rawahu Ibnu Adi. Jadi pada hadis ni 3 benda yang kita boleh dapat. Poin dia. Yang pertama kata Nabi SAW, aku hairan kepada orang yang menuntut dunia. Orang yang menuntut dunia. Nah, kita ni, proses kita ni, dunia, lepas tu mati, akhirat. Mati, lepas tu akhirat berakhir. Dari perut mak tu bedah kita. Dunia sedang berada sekarang ni. Mati, alam barzakh. Hidup balik, alam akhirat, masyar, syurga, neraka, berakhir di sana. Betul lah kita duduk atas muka bumi ni, atas dunia ni, perlu kepada hijau, cari makan. Islam tak larang belaka tu. Islam tidak mengajak umat dia jadi fakir miskin. Wa atuz zakah. Islam mengajak umat dia supaya jadi pemberi. Zakat bukan penerima. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbelanja dengan apa yang Ta'ala bagi. Ni jangan silap faham ada kata Islam kaya buat gapo dunia. Dak bukan gitu. Hak kaya dunia tu salah ialah cari harta untuk dunia saja. Bukan untuk bersedekah, bukan untuk kebajikan. Ada nak cari harta, nak beli tanah, nak beli rumah, nak beli kereta, nak gapo-gapo hak tu saja. Tak ada pun untuk kebajikan dia. Hak tu salah. Bahkan disebut dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat amallah kamu seolah-olah kamu mati esok. Seolah kita mati esok. Buat amallah kita seolah-olah kita mati esok. Sungguhlah. Sebelum jumpa esok, ni kena pelengkap dah kita. Carilah
dunia kamu, harta kamu, seolah-olah kamu tidak mati selama-lama. Baik mana pun tak apa. Islam tak suruh jadi umat dia jadi susah tak. Cuma kalau kaya tu lalai, tak salah. Kita rasa selamat ke tidak kalau orang susah? Tak selamat. Disebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, kadal faqru an yakfura. Hampir orang papa menjadi kafir. Orang papa mudah jadi kafir. Terdesak hidup, nak makan payah, nak minum payah. Rasa, maknanya rasa susah, terdesak hidup. Maka masa tu kalau ada orang mari support gapo buat syarat bertentang agama, dia turut, dia ikut. Sebab dia kesempitan hidup. Mudah jadi kafir, kata Nabi, orang papa ni. Sebab tu kita jangan jadi papa. Jadi maknanya kata Nabi, aku heran kepada orang yang mencari dunia ni. Tak khabar ingat dia petang, siang, malam, hubung time lagi kerja. Tak ada masa tidur. Wal mautu yatlubuhu, sedangkan mati itu mengekurinya. Mati itu sentiasa mengekuri dia, menjejaki dia. Ada sama mati duduk lihat belakang dia. Duduk lihat belakang. Kita semua sekarang ni mati kita ni turut lihat belakang kita, maknanya nak pelengkap, nak cukup masa stamina kita hidup lagi lah. Mati ikut kita, cuma nak tahu stamina kita. Luput tarikh tu bila? Hak tu sebenarnya. Maknanya aku heran kepada orang yang menuntut dunia, padahal mati mengikutinya. Maknanya menuntutnya, mengekurinya. Satu, biar sedar kita, kalau dah mati kita tak ada dah masa untuk nak ubah rekod kita. Hal itulah bekalan kita sebelum malaikat maut ambil nyawa. Itu bekalan kita untuk hidup kemudian. Dan lepas daripada malaikat maut ambil nyawa, tak terubah dah rekod kita. Walaupun kalau kita ada majlis tahlil, majlis sedekah apa atas nama kita, kalau kita tak sempurna hak asas kita, tak boleh gapo juga kita. Dan kita sempurna hak wajib-wajib dulu. Yang kedua kata Nabi, wa ajibtu lighafilin, aku heran kepada orang lalai hidup dia. Tak cara pada agama, belajar-belajar, malah jemaah pun tak sih, baca Quran pun malah. Aku heran kepada orang lalai ni. Aku heran kepada orang yang lalai. Walaisa bimaghfulin anu, padahal dia tu tak pernah dilalai pun. Tak pernah dilalai. Kehidupan dia hari-hari tak pernah lalai. Malakul maut tak pernah lalai pun. Allah Ta'ala semetelah tak pernah lalai kepada dia. Kita yang lalai, tapi kita ni tak pernah dilalai. Kita sentiasa diawasi. Malikul maut satu, Raqib Atid sentiasa diawasi kita semua. Duk jejaki kita, nanti catat amalan kita. Sebab tu kita ingat juga mati kita. Sebab tu kalau atas muka bumi, kalau kita terlupa hidup hari-hari, tidak ada motivasi, tak mikir kepada kematian, sesak kita hidup atas muka bumi. Orang duk rasa umur panjang lagi, keturunan dia ni umur panjang, pada makan polok pucuk ulang nyawa kau panjang. Ulang nyawa mana kena bersuai lah, pucuk pendek nyawa, ulang nyawa tak mati semua lah. Jadi kita piramli minta tambah nyawa. Minta tambah nyawa. Ingat cerita tu lama-lama dulu. Supaya boleh tambah nyawa, nasi boleh tambah. Maknanya mati ni tak pernah lalai. Maknanya orang lalai tu, dia tu tidak pernah dilupa. Malikul maut, Raqib Atid awasi semua dia. Awasi semua kita. Kita ingat apa kita lalai kan? Tak ada apa. Dok, kita ni tidak dilalai. Walaupun kita lalai kepada tugas kita, tetapi kita tidak dilalai oleh para malaikat. 3, kata hadis Nabi, aku heran kepada orang yang suka ketawa. Nabi SAW, dia suka bukan sebab kita suka mengelak lah.
Sorok terah lah, kohor tinggi rendah, kadang-kadang nak tidur pun tak boleh. Seperti kapung pun kita suka. Nabi dia jarang suka terbit sorok, bahkan dia banyak senyum. Kita banyak suka rangung mulut yang kira lah. Nabi ni rasa mana kali dia nak suka tu kuat nak terbit sorok, dia tutup mulut. Kita dok buka mulut. Dalam Islam kita ni apabila menguat tutup mulut, nak tutup mulut bukan kok tapak tangan, kok belakang ni betulnya. Dah lah ni apabila ada COVID-19 ni baru kita sedar. Tapak tangan ni kita batu nak makan suhu basuh tangan. Suhu basuh. Bukan sebab COVID penyakit lain bila lagi Islam suhu basuh. Patut apa yang nak bersing gapo nak nguat kok belakang gitu pasal tangan kita belakang ni jaga kita setuh dengan tapak tangan. Hak ni kita tak setuh, hak ni bawah ni. Tu kau tu banyaklah benda kita jamu. Jadi dengan cara budaya normal baru ni bila nak berakhir? Supaya bersalam kita ni. Kalau orang bersalam pelik kita tengok. Bila nak berakhir? Pasal amalan kita bersalam semua jumpa itu ni. Bila berakhir? Makin tahun juga. Aku rasa boleh nak salam mula pasal gamil panggil dia, bahasa teragak-agak sekali. Kau lama tak salah ni. Tak tahu bila pula. Supaya kembali semula. Kalau kembali semula, makna sah ni supaya asal semula. Berasal pelik kekok nak pula. Bila berlaku? Hari ni pun ramai juga lagi tak? Jadi nampaknya berhenti dak kak. Dia main gini, gelak ceruh ke apa kak. Apa nama ni PKP, BB ke apa tu. Nampak berhenti dak pula 2 tahun lepas. Dan pula 2 tahun lepas lah. Nampak gitulah. Vaksin pertama siapa dah semalam, siapa pula daripada Cina. Suntik kedua ni daripada bulan 4. Lepas tu hak 3 ni hak ramai tu daripada bulan 8 siapa kau boleh 2. Hak nung lah kalau nak pun. Nak pergi Mekah nak gapo pun. Nak ngundi nak gapo lepas bulan 2 nung lah. Tak tahu Allah alam lah. Moga baru suntik dia bajet situ bulan 8 siapa kau boleh 2 tahun lepas. Makna jauh lagi masa kita. Wallahu alam tak tahu lah tu. Jadi aku heran kepada orang yang suka mil alfihi yang memenuhi mulut. Mana suka memenuhi mulut, mana suka dengan suara yang kuat. Ha. Macam-macam. Hi. Macam-macam. Suka dia. Dalam bab suka ni Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamu ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu, kata Nabi Muhammad, kalau kamu tahu supaya aku tahu, nescaya kamu banyak menangis daripada suka. Ya orang baik suka ni pasal tak tahu seperti Nabi tahu. Kita tak tahu maknanya apa nama hujung jatuh kita, dosa pahala kita, sukalah kitanya. Tapi kalau kita tahu seperti Nabi tahu, orang itu akan banyak menangis. Berapa orang kita banyak menangis? Menangis kerana takut pada Allah, insaf berapa orang ada? Hak menangis ni banyak kita bab masalah anak, rumah tangga, tapi bab masalah keinsafan kerana Allah jarang kita menangis. Bukan berapa kali tak tahulah. Tapi kita tengok pada hadis Nabi dalam mana ada Nabi tak? Makna orang yang ada hadis Nabi, orang yang menangis menitiskan air mata kerana takut pada Allah, orang itu diharamkan masuk neraka. Biar ada keinsafan, aku ni ibadat kurang lagi, amalan kurang lagi, kebaikan kurang lagi. Bilalah kalau mati mari kak sudahlah aku. Biar ada rasa rusing kata hidup kita hari-hari ni. Kita rasa banyak sebab kita tipu diri kita. Makna aku heran kepada orang yang suka memenuhi mulut, makna suka dengan suara yang tinggi, padahal dia tidak tahu adakah Allah setuju redha kepada dia atau Allah murka. Dia tahu ke Allah redha atau Allah murka kepada dia. Dia suka sedap sangat tu. Jadi tiga perkara kita sekarang ni, kita cari dunia pun berpada-pada. Maknanya jangan siapa perlu lupa tugas kita sebenar. Jangan kita lalai. Kita ni tak pernah dia lalai. Jangan kita suka terlalu banyak dengan suara yang kerah tinggi. Pasal apa? Pasal kita ni tak tahu kehidupan kita sekarang ni selamat ke tidak untuk kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis daripada Ibnu Adi kat dulu ni. Wallahu alam. Ada soalan nanya soal tak apalah. Kata ada apa-apa kat minggu depan itu bicara lain pula dah.
Sambung tadi lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah.